Tak sangka, dari 21.9, bacaan gula kini dah mula normal dalam masa seminggu saja. Selepas cuba macam-macam, akhirnya aku jumpa jalan untuk stabilkan bacaan gula dengan pantas dan selamat. Kisahnya macam ni. Aku Fadilah, 37 tahun. Aku dah kahwin dan ada anak seorang. Aku ni graduan pengurusan perniagaan. Sekarang aku bekerja di salah sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Orang kerja office ni hanya duduk je dalam pejabat dan bekerja dengan komputer je lah. Tapi, aku tak ada sakit apa-apa. Cuma yang aku tahu sejak aku bekerja ni sampailah umur aku masuk 30-an, aku kerap amalkan minuman yang bersusu. Setiap kali buat kerja mesti akan ada teh tarik lah, kopi susu lah, holik lah dekat meja aku. Boleh kata hampir setiap hari mesti akan ada minuman atas meja aku. Aku ni pula kalau boleh sehari tu memang duduk je dekat kerusi aku. Memang tak berjalan mana. Itulah punca aku terkena kencing manis dan diabetes ni. Mula-mula aku tak ambil peduli sangat. Yelah, bukan rasa sakit pun kan. Cuma makin lama aku alami gejala macam kerap rasa kebas kaki tangan, mata jadi kabur dan yang paling tak best, aku selalu sangat kerap kencing malam. Hubungan intim aku dengan suami pun jadi terganggu sebab kencing manis aku ni buat aku rasa tak bertenaga sangat, rasa lemah je badan. Aku rasa kesian dengan suami aku. Benda ni jadi kebiasaan aku selama 3 tahun lamanya. Serba sedikit mengganggu prestasi hidup dan kerja aku. Masalah ni sampai kemuncak bila aku terkena bisul dekat kaki. Mula-mula aku MC je lah sebab rasa benda tu kecil je. Yelah, orang yang jarang sakit macam aku ni denial stage. Tapi nasib aku baik sebab majikan aku ambil peduli. Sebab luka aku ni tak sembuh-sembuh. Diorang suruh aku buat full medical check up dekat klinik panel di syarikat. Masa doktor cek darah aku, Allah, terkejut aku bila doktor bagi tahu bacaan gula aku 21.9. Padahal aku rasa aku ni taklah tua sangat untuk kena kencing manis. Betul lah orang cakap kencing manis ni tak mengenal tua atau muda. Doktor kata puncanya disebabkan faktor DNA sebab memang keturunan belah ayah aku ada sejarah kencing manis. Ditambah pula dengan sikap aku yang tak jaga langsung cara pemakanan aku. Lagi-lagi tabiat suka minum minuman manis aku ni. Doktor cadangkan aku untuk ambil suntikan insulin untuk kawal paras gula aku kalau bacaan gula aku masih tinggi. Doktor juga suruh aku jaga pemakanan dan stop ambil minuman manis. Aku pasrah, tapi aku minta doktor bagi ubat dulu. Doktor setkan temujanji berikutnya dan bagi ubat kencing manis untuk aku. Banyak jenis juga. Metformin ada, perindopril ada. Aku ada juga ambil macam-macam jenis suplemen, tapi malangnya semua tak sesuai dan tak berkesan untuk aku. Bermula hari tu aku jadi stres dan kecewa sangat sampai aku kerap ambil MC je. Aku sendiri dah naik segan dengan majikan aku. Rasa serba salah sebab kerap cuti. Kawan-kawan aku sampai kena ganti kerja aku dekat pejabat. Bila aku rasa serba salah ni, aku tekad nak stabilkan bacaan gula aku. Takkan nak cucuk insulin hari-hari kot. Tak nak aku cucuk-cucuk insulin ni, kos lagi. So aku kaji kenapa bacaan gula masih tak turun-turun. Adakah aku kena stop ambil gula ataupun aku kena stop ambil nasi ke? Terus aku Google, aku tengok YouTube, aku baca buku, aku juga rujuk kertas research universiti. Akhirnya aku jumpa jawapan dalam satu kertas kajian hasil Dr. Asma Saad dan Profesor Rozita Rosli dari Fakulti Sains Perubatan dan Kesihatan UPM. Profesor tu mengatakan kencing manis ni berlaku apabila paras gula melebihi taraf normal iaitu 5.6. Kandungan gula jadi tinggi disebabkan pankreas mengalami keradangan. Oleh itu insulin tidak dapat nak dihasilkan dengan cukup. Semasa nak mencernahkan makanan, pankreas mengeluarkan hormon insulin. Insulin inilah yang akan menyerap gula berlebihan yang kita makan dan keluarkan dia melalui sistem perkumuhan. Bila pankreas ni gagal berfungsi dengan baik, jadi gula berlebihan dalam darah tidak dapat dikumuh dengan sempurna, lantas meningkatkan bacaan gula dalam darah. Jadi korang nampak tak sekarang apa punca sebenar bacaan gula susah nak turun? Puncanya ialah pankreas gagal nak hasilkan insulin yang cukup untuk menyerap gula berlebihan dalam darah. Langkah pertama untuk turunkan gula dalam darah ialah hasilkan insulin yang cukup dulu, bukan setakat jaga pemakanan je. Selepas insulin dah mencukupi, gula bolehlah turun dengan mudah dan badan akan jadi lebih kuat dan bertenaga. Soalannya sekarang, macam mana nak hasilkan insulin secara semula jadi tanpa cucuk? Ada cara ke? Tambah Dr. Azmah lagi dalam kajian beliau, untuk kaedah yang lebih selamat dan bebas kimia serta terbukti berkesan menyembuhkan fungsi pankreas adalah dengan menggunakan tumbuhan semula jadi herba yang mengandungi sifat anti-diabetik. Herba yang dimaksudkan adalah tebu gajah, Albizia myrophilia atau sesetengah orang panggil pokok semalu gajah. Beberapa kajian telah diterbitkan membuktikan keberkesanan tebu gajah ni sebagai anti-diabetik. Ini adalah penemuan terbesar dalam perubatan alternatif.
Kita tak perlu lagi bergantung dengan ubatan kimia semata-mata. Bagi menambahkan lagi bukti penemuan, terdapat satu kajian etnoperubatan, analisis fitokimia dan aktiviti biologi tumbuhan anti-diabetik yang telah digunakan bagi masyarakat orang asli di Gua Musang, Kelantan. Tapi soalannya, macam mana nak dapatkan tebu gajah ni? Kena masuk hutan ke? Dan boleh makan macam tu je ke? Sebenarnya tebu gajah ni amat sukar didapati dan ianya memerlukan proses yang rumit untuk menguraikan khasiatnya. Jadi macam mana nak buat? Start dari tu, aku google banyak benda tentang tebu gajah dan aku jumpa satu produk ni. Diorang dah proses tebu gajah ni ikut sukatan yang betul dan buat dalam bentuk jus. Syarikat ni dah adun sekali dengan nenas batu, sebab ikut kajian nenas batu ni bila diadun dengan tebu gajah, ianya lebih cepat menurunkan baras gula. Produk ni diberi nama jus jadi. Ini rupa pack jus jadi tu. Aku mula-mula rasa ragu juga dengan produk-produk suplemen ni, sebab aku takut ada kesan sampingan. Tapi ada 3 sebab kenapa aku yakin nak cuba jus jadi ni. Yang pertama, jus jadi ni ada kelulusan dari Makmal Malaysia Standard Test, bukan main campur adun je. Ada sukatan yang betul dan selamat. Yang kedua, jus jadi ni 100% bahan semula jadi, tak ada campuran bahan kimia dan produk tempatan. Yang ketiga, jus jadi ni ada banyak testimoni orang yang muda macam aku yang dah berjaya turunkan bacaan gula. So, ni yang buat aku bertambah yakin untuk cuba jus jadi ni. Diorang proses dan jadikan jus ni dalam bentuk sachet untuk mudahkan pengguna minum. Aku minum 1 pack jus jadi, sehari aku minum 2 sachet. Selepas 1 minggu, aku terkejut. Bacaan gula aku turun mendadak walaupun aku taklah pantang sangat. Dari bacaan 21.9 jadi 8.6. Lebih 50% gula aku turun. Untuk sesetengah orang mungkin biasa je. Tapi untuk orang macam aku yang dah cuba macam-macam bertahun-tahun tapi tak berhasil, ini merupakan pencapaian aku yang terbesar. Disebabkan tu, aku beli lagi jus jadi ni. Sekarang bacaan gula aku di bawah paras 5.6. Doktor yang test dan bagi result bacaan gula aku tu pun rasa kagum. Terkejut doktor tu, dia cakap aku amalkan diet yang bagus. Wow, memang ketara perubahannya. Aku bukan nak promote saja-saja jus ni, tapi kalau ada siapa-siapa yang susah nak kawal bacaan gula, bolehlah ikhtiar macam yang aku buat ni. Sebab aku dah kaji betul-betul sebelum beli untuk pastikan aku ambil suplemen yang selamat. Aku siap buat urine test lagi. Urine test okey, tak sangkut. So, jus jadi ni memang selamat dan tak ada bahan terlarang lah kan. Sekarang syukur Alhamdulillah, simptom kencing manis aku macam mata kabur dan kerak kencing pun dah pulih. Luka aku yang sekarang pun cepat je kering. Tak macam sebelum ni, time aku kena bisul tu. Korang cubalah jus jadi ni, insyaAllah bermanfaat. Jadi kalau korang ada masalah yang sama macam aku, bolehlah cuba jus jadi ni. Dapatkan sekarang.